Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Ahmad sebagai Tuan Pengetua dan Encik Amir selaku penolong kanan pentadbiran dan Encik Nasrin selaku guru panitia bahasa Melayu. Sebelum kita memulakan mesyuarat dengan lebih lanjut, saya ingin menjemput Encik Amir bagi memimpin bacaan doa dan seterusnya saya akan serahkan mesyuarat kita pada hari ini kepada Tuan Pengetua bagi meneruskan agenda mesyuarat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkanlah hati kami untuk menerima dan berserta hidayah-Mu. Kami mohon kepadamu ya Rahim, ilmu yang bermanfaat, fahaman yang mantap dan keupayaan menguasai dan mengamalkannya. Ya Fattah ya Alim, kurniakanlah kepada kami hidayah yang kamilah, rezeki yang diberkati, akhlak yang terpuji, sentiasa sabar dan bersyukur agar kami menjadi orang yang soleh dan berintak. Kami yang dikumpul di sini pada hari ini memohon kepadamu agar mempermudahkan urusan kami dalam majlis kita pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini kerana ingin mengadakan mesyuarat. Mesyuarat ini diadakan tujuan bagi membincangkan isu masalah pelajar di sekolah kita yang mengalami peratusan kegagalan di sekolah kita yang agak merosot. Tetapi pada hari ini mesyuarat kita akan menumpukan kepada mata pelajaran Bahasa Melayu. Jadi mesyuarat pada ini saya berharap sangat-sangat kepada para guru agar dapat menangani ataupun mengemukakan langkah-langkah atau cadangan masing-masing untuk menangani masalah kegagalan dalam Bahasa Melayu ini. Hal ini kerana Bahasa Melayu amat penting, terutama dalam segi pelajaran Malaysia kerana ia merupakan subjek yang wajib lulus. Oleh itu saya ingin menyerahkan kepada Encik Amir untuk meneruskan perbincangan mesyuarat kita pada hari ini. Terima kasih kepada Tuan Ketua. Dan saya akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Apa yang saya perhatikan adalah data kecemerlangan sekolah kita dalam bahasa Melayu tahun ini lebih turun. Maksudnya kurang memuaskan berbanding tahun lepas. Jadi macam ada yang tak kena, macam ada sesuatu yang kurang. Jadi apa punca keputusan? Untuk makluman semua, pelajar yang gagal menguasai bahasa Melayu kerana mereka tidak pandai menulis dan membaca. Mungkin mereka merupakan pelajar yang kecil ketika di sekolah rendah dan tidak dapat menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Untuk data bagi sekolah kita, terdapat 30 orang daripada 211 orang pelajar tingkatan 5 yang gagal ketika peperiksaan pertengahan tahun dan juga 208 orang yang gagal daripada 898 orang daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Dan punca-punca yang saya dapat dikenal pasti ialah kerana pelajar di sekolah kita menganggap bahasa Melayu itu sangat mudah dan mereka lebih memberi beban kepada subjek yang mereka rasa lebih sukar untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Contohnya seperti matematik, sains dan juga sejarah. Dan pada saat terakhir untuk peperiksaan, mereka mengulang kaji ketika itu. Akibatnya bahasa Melayu tidak dapat dipelajari secara menyeluruh dan murid gagal menjawab soalan yang dikemukakan dalam peperiksaan. Yang kedua, mereka juga jarang menggunakan kamus. Bagi mereka kamus itu satu benda yang menjadi beban kepada mereka. Apabila mereka menemukan kata-kata yang sukar untuk difahami dan juga kata-kata yang baru, mereka tidak mengambil berat tentang itu. Mereka lebih gemar untuk mengagak-agak
uh, perkataannya dan terus menggunakannya. Jadi mereka terus menggunakan perkataan tersebut dalam peperiksaan tanpa merujuk kepada mana-mana pihak ataupun mencari maklumat tentang subjek tersebut. Akibatnya pelbagai kesalahan dari segi penggunaan kata dan ejaan dapat ditemukan, dan juga latihan yang mereka kerjakan dalam kelas sangat teruk. Jadi kerana mereka tidak menggunakan kata. Selain itu, pelajar gagal menguasai tata bahasa Melayu dengan baik, terutamanya dari segi pembinaan ayat gramatis. Mereka tidak menggunakan ayat gramatis, mereka menggunakan ayat yang mereka rasa benda itu sudah betul. Mereka tidak cuba untuk mengembangkan ayat itu menjadi lebih menarik. Seterusnya, mereka kurang pengetahuan tentang isi yang hendak disampaikan. Bila mereka kurang asas tata bahasa, mereka tidak tahu macam mana nak menerangkan isi yang ada dalam fikiran untuk ditulis dalam kertas. Jadi dalam membuat karangan, mereka mudah tersasar dari segi cara menyusun ayat, cara untuk mereka mengembangkan ayat itu menjadi lebih dramatis. Ini itu saja. Ini saya ada menerima panggilan daripada sesetengah itu apa pelajar kita. Dia cakap guru tu macam tak menegaskan sangat untuk subjek bahasa Melayu. Pada pendapat saya, guru dalam setiap kelas terdapat 35 ataupun 36 orang murid. Jadi, seorang guru tidak boleh memfokuskan kepada semua murid kerana ada yang terdapat murid yang fokus, ada murid yang tidur dan juga bermain tidak endah terhadap persekitaran dalam kelas. Jadi, bila guru mengajar, guru tidak mampu untuk mengawal semua. Jadi, hanya sesetengah murid sahaja yang akan mendapat tumpuan yang begitu teliti terhadap pengajaran. Jadi bagi saya, kita perlu mencari ikhtiar atau juga usaha untuk memperbaikikan benda ini untuk menarikkan minat pelajar bagi semangat dan fokus dalam kelas. Terima kasih pada Cikgu Nasrin, tapi saya kurang tentang pendapat Cikgu Nasrin. Maksudnya saya kurang pasti. Saya tak berpuas hati dengan jawapan. Mungkin Cikgu Nasrin boleh tambah ataupun dapat kukuhkan lagi pendapat Cikgu. Selain itu, kadang-kadang komunikasi juga sangat penting dalam bahasa Melayu untuk memastikan mereka apa yang mereka bercakap setiap hari, mereka akan mengaplikasikannya bila ingin menulis dalam peperiksaan. Contohnya, bahasa lisan murid dipengaruhi oleh bahasa ibunda. Murid terlebih dipengaruhi dengan bahasa dialek. Contohnya, dalam setiap kelas ada terdapat murid daripada negeri yang berbeza. Contohnya, orang Kelantan akan menggunakan, bila dia terbiasa menggunakan dialek Kelantan, contohnya di rumah menggunakan dialek Kelantan dan juga bila bertemu dengan rakan-rakan. Dan setiap hari mereka menggunakan dialek Kelantan. Jadi apabila ingin menulis karangan ataupun membuat ayat, mereka akan menggunakan dialek itu tersebut. Selain itu, pelajar kurang mahir dari aspek gaya penyampaian menyebabkan penyampaian isi tidak berkesan, isi kurang difahami oleh pendengar. Contohnya, bagi pelajar SPM yang akan mengambil SPM, mereka perlu mengambil ujian bertutur. Dan dalam ujian bertutur, mereka memerlukan komunikasi agar pihak yang mendengar dengan lebih teliti. Contohnya, apabila ayat yang disampaikan itu ayat yang tidak baik, contohnya ayat itu tidak dapat difahami, ayat yang tidak jelas maknanya, orang yang mendengar, dan contoh kalau dalam berkumpulan, pihak ahli kumpulan yang lain tidak dapat memahaminya dengan baik, jadi ia akan menukarkan pelajar yang lain untuk memahami. Selain itu, pelajar kurang keyakinan diri dalam berkomunikasi. Mereka mudah gemuruh dan juga gugup semasa berhadapan dengan khalayak ramai. Apatah lagi jika mereka ingin berujar di pentas. Komunikasi mereka
lancar. Kerana bila mereka tidak tahu nak menyusun ayat yang betul dan mereka ingin bercakap di khalayak ramai, mereka memerlukan ayat yang difahami oleh semua orang. Dan bila dia tidak fasih tentang hal itu dan tidak mahir, ia akan melahirkan rasa yang tidak selesa dan rasa malas untuk belajar dan malas ingin menyertai mana-mana pertandingan yang berkaitan dengan program bahasa Melayu. Menyebabkan ramai pelajar yang tidak ingin menyertai program bahasa Melayu kerana mereka tidak yakin dengan diri mereka. Seterusnya, mereka juga menuntut perbahasan kelemahan bahasa Melayu. Sangat jelas, sudah terang lagi bersurut, sikap tidak bersungguh-sungguh sesetengah murid bahasa Melayu menyebabkan mereka lemah dalam subjek bahasa Melayu kerana mereka menganggap bahawa kita sebagai orang Malaysia, sebagai penutur asli, maka pelajar bahasa Melayu mudah menguasai bahasa Melayu, perlulah dikikis dalam pemikiran pelajar. Itu saja. Baiklah. Apa yang saya dapat huraian daripada pendapat yang diberikan oleh Encik Amir dan Encik Nasrin sebentar tadi, kemungkinan punca daripada masalah kegagalan dalam bahasa Melayu ni ada berpunca daripada guru itu sendiri, dan selebihnya mungkin berpunca daripada murid itu sendiri apabila sikap dan tingkah laku mereka sendiri yang tidak mementingkan dalam subjek bahasa Melayu. Sebagai contoh, macam apa yang diterangkan oleh Cik Nasrin tadi, seperti mereka menganggap bahasa Melayu ini adalah perkara mudah, lepas tu kurang keyakinan, tidak menyertai aktiviti, lepas tu sikap tidak bersungguh-sungguh. Perkara ini sepatutnya mestilah ditangani dengan lebih cepat. Sebagai contoh, guru-guru sepatutnya lebih tegas terhadap murid-murid mereka. Okey, baiklah, kita akan teruskan. Selepas saya selidiki betul-betul, saya terperasan ada seorang pelajar kita, Amir Ashraf, dari kelas 4 Ibnu Khaldun, tingkatan 4. Bukan ke Cikgu Hanum yang ajar mengajar dalam bahasa Melayu. Tapi kenapa dia dari peperiksaan awal tahun sehingga peperiksaan pertengahan tahun tak pernah lulus subjek bahasa Melayu? Itu kerana pelajar tersebut sebenarnya tidak dapat membaca. Jadi dia tidak dapat menjawab peperiksaan dengan baik. Jadi saya perasan kehadiran dia ni tidak memuaskan. Dalam seminggu tu dalam 3 hari dia tak datang. Yang dia datang hari Ahad dan hari Rabu. Setelah saya membuat lawatan ke rumah pelajar tersebut, iaitu Amir, didapati mereka berasal daripada keluarga susah. Jadi dia perlu bekerja. Dan saya juga telah mengusulkan isu ini kepada guru kaunselor untuk mencari inisiatif bagi membantu pelajar tersebut. Dan seterusnya kita akan beralih pada isu mengenai masalah murid yang gagal dalam subjek bahasa Melayu. Apakah inisiatif cikgu-cikgu? Cadangan saya bagi menangani isu pelajar gagal dalam bahasa Melayu ini adalah dengan kita mengasihkan pelajar yang gagal dan pelajar yang lulus dalam kelas yang berbeza, dan seterusnya mereka akan diberikan guru khusus yang akan mengajar mereka sebagai guru pemulihan bahasa Melayu lah bagi subjek bahasa Melayu, dan pelajar tersebut juga akan diberikan guru bimbingan personal, iaitu untuk seorang guru hanya 3 hingga 4 pelajar. Dan ini bagi guru tersebut dapat lebih fokus kepada pelajar-pelajar yang gagal itu, sebab mereka akan diletakkan juga dalam kumpulan yang berada pada tahap yang sama, yang ini tidak dapat membaca, yang ini kurang dari segi tata bahasa. So dari situ guru tersebut dapat lebih fokuslah untuk melihat peningkatan mereka dari semasa ke semasa. Seterusnya, pelajar-pelajar ini saya cadangkan pelajar-pelajar ini untuk mendapat kelas tambahan selepas pada waktu pulang dalam jangka masa 45 minit sahaja bersama guru bimbingan personal mereka.
Dan pada ujung minggu juga mereka boleh menghadiri kelas tambahan juga, mungkin pada hari Jumaat saja dalam pukul 8 hingga 9 sejam. Selain itu, kita boleh mengadakan ceramah bahasa Melayu dengan menjemput penceramah daripada luar, iaitu pakar bahasa, untuk berkongsi tips-tips untuk menjawab bahasa Melayu, untuk meningkatkan meningkatkanlah markah peperiksaan mereka. Selain daripada tiga dulu, tiga. Selain daripada tiga inisiatif tu, ada cara yang lebih berkesan? Pada pendapat saya, kita juga boleh mengadakan camp bahasa selama beberapa hari. Sebab kadang-kadang pelajar ingin mendapatkan suasana yang berbeza selain daripada berada di kelas, di sekolah. So, kita boleh mengadakan camp bahasa mungkin di pantai untuk beberapa hari. So, dari situ kita bolehlah buat berbagai aktiviti seperti tips-tips. Kita boleh buat tips untuk teknik menjawab bahasa Melayu. Kita boleh tidak pandai baca, diorang akan duduk dengan dalam kumpulan tidak boleh baca, so diorang boleh buat berbagai aktiviti dengan guru-guru bimbingan mereka. Baiklah. Sebelum kita ataupun menutup mesyuarat kita pada ini, saya ingin mengemukakan apa-apa soalan ataupun pendapat lain ataupun langkah-langkah lain yang guru dapat membantu. Pada pendapat saya, kita juga boleh membuat hari anugerah pelajar cemerlang dalam bahasa Melayu dengan mengadakan majlis memberi anugerah kepada pelajar. Mereka akan lebih semangat untuk belajar, berusaha gigih untuk mendapatkan anugerah tersebut. Jadi apabila kita memberi anugerah, mereka akan cuba segala upaya mereka untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Bagi menghargai usaha-usaha mereka belajar penat-penat belajar. Selain itu, saya rasa guru perlu mengawasi tingkah pelajar. Maksudnya, disiplin pelajar berkait dengan cara pelajar untuk belajar. Kerana bila seseorang murid itu tidak mempunyai disiplin yang tinggi seperti masuk kelas terlambat, pergi ke kelas, dan bila guru tidak mengambil tindakan terhadap apa yang mereka lakukan, mereka akan rasa apabila kelas bahasa Melayu, okey, saya dah pandai bahasa Melayu, jadi saya tidak perlu masuk kelas. Mereka akan mengambil endah tentang subjek bahasa Melayu kerana bagi mereka subjek bahasa Melayu ini mereka sentiasa menggunakan bahasa Melayu ketika di rumah, ketika di sekolah dan di mana-mana. Jadi, kebanyakannya saya rasa kita perlu sebagai guru dan juga kita perlu buat kempen program satu hari berbahasa Melayu. Maksudnya kita perlu berkomunikasi bahasa Melayu yang lengkap dengan pelajar tanpa menggunakan dialek ataupun bahasa rojak. Kerana bahasa rojak sentiasa digunakan dalam kalangan pelajar dan termasuk juga kita sebagai seorang guru. Jadi saya rasa kita perlu mengaplikasikan bahasa Melayu yang sebelumnya dengan pelajar, berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka dalam bahasa Melayu agar mereka terbiasa dengan bahasa Melayu yang betul tanpa menggunakan perkataan yang salah. Kerana kadang-kadang bahasa rojak akan menyebabkan pelajar gagal menguasai kemahiran lisan dan juga terikut dengan bahasa dalam laman sosial. Seperti apabila mereka ingin meminta bantuan kita dalam WhatsApp ke Instagram, mereka akan menggunakan kata singkatan dalam untuk menaik mesej kepada kita. Contohnya, mereka akan menggunakan perkataan X bagi tidak. Jadi, kadang-kadang bila saya perasan bila menanda kertas mereka menulis X untuk menggantikan tidak dalam kertas peperiksaan. Mungkin mereka terbiasa
terpaksa untuk menaik mesej dengan begitu. Jadi saya rasa kita sebagai guru perlu bermulanya daripada kita untuk mesej dengan mereka, memulakan interaksi dalam menggunakan laman sosial dengan bahasa Melayu yang betul. Boleh saya menggunakan idea saya? Boleh. Jika pelajar yang dapat 9 dalam bahasa Melayu diberikan anugerah, dan pelajar yang gagal mungkin tidak akan berusaha kerana mungkin bagi mereka itu adalah anugerah yang biasa saja. Tapi kalau ada pelajar yang gagal, kalau boleh cikgu-cikgu memberikan denda kepada mereka yang gagal supaya mereka lebih berusaha. Contohnya macam kalau tak lulus subjek AM ketika pada saat akhir tahun ni, minta duit dalam RM30 ke, supaya mereka merasa terbeban jika mereka tidak lulus dalam subjek bahasa Melayu. Saya dapati ada sistem pelajar yang mereka tidak membuat ulang kaji bahasa Melayu kerana mereka mengambil subjek yang banyak. Sebagai contoh, ada kelas yang mengambil 10 subjek. Jadi mereka mengetepikan bahasa Melayu kerana menganggap mereka dapat berperolehan markah yang tinggi, tapi sebenarnya mereka tidak dapatlah. Jadi saya rasa guru kaunselor boleh berkongsi macam mana nak mengurus masa mereka dengan membuat jadual belajar agar mereka dapat membagikan masa untuk setiap subjek. Berdasarkan apa yang Cikgu Hana beritahu, saya tiba-tiba terlintas di pemikiran saya, bagi pelajar, ada sesetengah pelajar yang gagal dalam bahasa Melayu. Kebanyakan mereka orang yang aktif dalam sukan. Kerana apabila mereka aktif dalam sukan, mereka sentiasa keluar daripada sekolah untuk mewakili sekolah kita dalam pertandingan. Ia sangat baik dalam bidang sukan mengharumkan nama sekolah kita. Tetapi contohnya apabila mereka mewakili peringkat kebangsaan, mereka mengambil masa seminggu hingga ke 2 minggu dan mereka tidak hadir ke sekolah. Jadi saya rasa kita perlu mencari jalan untuk membantu mereka supaya tidak ketinggalan dalam pelajaran. Contohnya kita boleh memberi kerja sekolah kepada mereka walaupun mereka keluar ke pertandingan, dan juga kita perlu memastikan mereka pandai mengurus masa mereka sendiri. Ataupun selepas mereka balik daripada pertandingan, kita perlu memastikan mereka belajar yang cukup. Maksudnya kita perlu memberi mereka satu kelas yang untuk mereka menggantikan balik kelas yang mereka tinggal. Bagi saya, kita perlu, contohnya guru boleh mengumpulkan semua atlet yang terlibat dalam sukan untuk menggantikan kelas bahasa Melayu yang mereka tinggal ketika waktu cuti ataupun ketika waktu prep malam untuk pelajar yang berada di asrama. Kerana bagi mereka, apabila mereka hanya terlepas kelas bahasa Melayu, mereka tidak perlu menggantikan ataupun mengulang kaji tentang subjek tersebut kerana mereka menganggap itu hanya bahasa Melayu. Mereka boleh mengulang kajinya di ketika saat akhir. Mereka hanya memandang rendah terhadap bahasa Melayu. Bagi saya, apabila kita sebagai guru tidak menegaskan kepada mereka tentang tersebut, mereka hanya mengambil subjek bahasa Melayu ini sampai lewat. Dan juga guru disiplin perlu memainkan peranan yang penting dalam memastikan pelajar yang tidak hadir ke kelas tambahan bahasa Melayu akan diberikan tindakan. Bagi saya, kalau macam ada ramai yang tak lulus orang tak lulus bahasa Melayu disebabkan dia atlet, bagi saya kita perlu suruh pelajar tu tarik diri Tarik diri dalam pertandingan. dalam pertandingan. Saya juga berpendapat demikian kerana setelah pelajar dengan kali 3 hingga 4 pertandingan pembelajaran semasa bukan sahaja dalam sukan dan juga tetapi dalam akademik seperti pidato. Jadi mereka kurang fokus kerana mereka sering menghadiri latihan untuk sebagai persiapan untuk ke pertandingan. Jadi mungkin contoh itu boleh hantar pelajar tersebut.
Baik, cadangan saya adalah terutama sekali penetua panitia bahasa Melayu. Seharusnya apa yang dicadangkan tadi adalah seperti kelas tambahan, di mana panitia bahasa Melayu boleh ataupun saya mencadangkan untuk membuat borang ataupun kehadiran bagi mewajibkan mereka untuk datang ke kelas tambahan. Hal ini dapat membimbing mereka untuk sentiasa mendapatkan ataupun mendapatkan pembelajaran yang cukup. Bukan itu saja, mereka dapat mengawal masa mereka untuk belajar, untuk seimbangkan masa mereka. Hal ini bagi mengelakkan mereka yang belajar yang tercicir akibat tidak datang kelas. Jadi apabila kita mendapat data pelajar-pelajar yang tidak dapat hadir ke kelas tambahan ini, kita dapat mencari saranan ataupun langkah yang lain untuk membantu mereka mendapatkan pembelajaran yang cukup. Okey, ada lagi pendapat? Saya rasa kita perlu mengadakan mesyuarat ataupun perjumpaan dengan ibu bapa mereka bagi pelajar yang gagal dalam bahasa Melayu, kerana kita perlu memastikan ibu bapa tahu tak anaknya gagal. Setengah orang ibu bapanya tidak tahu tentang anak mereka, apa yang dipelajari harian di sekolah. Jadi saya rasa kita perlu memastikan ibu bapa mengawasi aktiviti anak-anak seharian, seperti untuk menyiapkan kerja sekolah bagi pelajar yang tidak berada di asrama. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang penting. Jadi kita perlu membuat satu perjumpaan untuk memberitahu dan menunjukkan data markah peperiksaan pelajar tersebut bagi ibu bapa yang lebih mengawasi anak-anak yang berada di rumah. Saya setuju, dan mungkin ada ibu bapa yang tidak akan hadir semasa perjumpaan. Saya rasa kita boleh membuat lawatan kepada mereka. Jadi itu adalah jalan media saya terbaik. Baiklah, berdasarkan apa yang kita telah bincang sebentar tadi, iaitu berkenaan dengan langkah-langkah sebentar tadi, apa yang saya dapat benar apa yang dikatakan oleh Cik Nasrin, bila ibu bapa juga adalah sangat penting dalam pihak. Bukan saja hanya bergantung kepada pihak guru saja untuk membantu anak-anak mereka berjaya pada masa hadapan, tetapi mereka juga sepatutnya wajar mengambil tindakan dan mengawasi anak-anak mereka, sebagai contoh dalam harian, supaya mereka dapat tahu apa kegiatan yang dilakukan oleh anak mereka, adakah mereka betul-betul belajar ataupun sekadar main-main. Oleh sebab itu, ia akan menyebabkan masalah kepada pihak sekolah, kerana pihak sekolah perlu menanggung peratusan ataupun perlu mencari penyelesaian. Sebab kenapa dalam pelajaran mereka adalah semakin berosot. Oleh sebab itu, ibu bapa, saya bersetuju dengan pendapat Cik Nasrin tadi, supaya kita mengadakan mesyuarat khas untuk ibu bapa untuk membincangkan masalah murid-murid yang gagal dalam bahasa Melayu ini, supaya target sekolah kita dapat dicapai, terutama sekali dalam subjek bahasa Melayu dalam CJ Pelajaran Malaysia, kerana ia merupakan mata pelajaran yang wajib lulus. Dan apabila data pelajar yang gagal dalam bahasa Melayu ini, ia akan menyebabkan nama sekolah akan menjadi merosot, ataupun kedudukan sekolah kita akan menjadi rendah. So itu akan menjadi masalah kepada kita. Jadi ada apa-apa lagi yang ingin dikemukakan? Sudah cukup. Saya rasa okey, untuk keseluruhan huraian mesyuarat kita pada ini, saya dapat adalah isu masalah bahasa Melayu ini mestilah ditangani dengan cepat, kerana ia sangat penting. Lepas tu saya bersetuju dengan pendapat cadangan pendapat cikgu semua. Terima kasih atas segala cadangan semua. Dan untuk hari ini, dan masa-masa seterusnya, kita akan mengadakan mesyuarat selanjutnya, dan saya akan umumkan dari semasa ke semasa. Jika guru-guru mempunyai cadangan lain ataupun ingin mengemukakan pendapat ataupun langkah-langkah selain, boleh terus berjumpa kepada saya, dan kita boleh berbincang dan uruskan untuk membuat penambahbaikan. Oleh itu, saya ingin menutup
mesyuarat kita pada hari ini. Jika guru-guru tidak ada apa-apa, saya ingin menutup mesyuarat kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, guru-guru boleh bersuara. Terima kasih. Terima kasih.